Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Ustaz harapkan kamu berada dalam keadaan sihat di samping keluarga masing-masing. Pelajaran kita pada hari ini, Pendidikan Islam tahun 6. Kita akan sambung pada pelajaran sirah di muka surat 167 pada tajuk Peristiwa Kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari itu kita dah baca sehingga muka surat 166, iaitu pada tajuk yang terakhir, iaitu reaksi para sahabat terhadap berita kewafatan Nabi Muhammad. Kita dah tahu sedikit macam mana peristiwa kewafatan Nabi Muhammad dan apakah reaksi para sahabat bila mendengar kewafatan Nabi Muhammad. Jadi kita dah faham, kita dah tahu sedikit tentang peristiwa kewafatan Nabi Muhammad. Jadi hari ini kita akan sambung pada tajuk kesan daripada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok apakah kesan-kesan selepas berlakunya peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita akan baca petikan tu. Okay, nombor 1, Ustazah, apakah kesan daripada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kesan kepada para sahabat dan umat Islam. Antaranya ialah mereka berduka cita atas kewafatan baginda, tetapi keimanan mereka terhadap Allah yang Maha Kekal dan Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah semakin kukuh. Para sahabat sedih dan berduka cita. Akan tetapi, walaupun mereka kehilangan orang yang mereka kasihi, tetapi keimanan mereka tetap kuat, tetap kukuh. Bahawasanya mereka beriman kepada Allah yang Maha Kekal dan mereka beriman bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi, walaupun Nabi Muhammad dah meninggal, mereka tidak berpaling daripada agama Islam. Bahkan iman mereka semakin kukuh, semakin kuat. Itulah yang kita nak. Jadi sebab apa? Sebab manusia, semua manusia tidak akan kekal. Semua akan binasa, semua akan mati. Jadi yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi itu adalah kekasih Allah dan Nabi juga akan wafat. Sebab tu mereka betul-betul beriman dengan Allah. Bila mereka beriman dengan Allah, mereka akan beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad itu pun adalah manusia. Yang mana manusia ni pun satu hari nanti dia akan mati juga. Kemudian kita sambung nombor 3. Umat Islam juga terus berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kesan yang kedua kita boleh ambil, kita sebagai seorang Islam, kita kena berpegang kuat, berpegang teguh dengan dua benda ni. Nabi kata, siapa yang berpegang teguh dengan dua perkara ni, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah tu apa? As-Sunnah tu daripada hadis-hadis Nabi. Apa yang Nabi tuturkan, apa perbuatan Nabi, apa segala pengakuan Nabi, itu adalah kita panggil sunnah. Jadi kalau kita nak tahu sunnah-sunnah Nabi, kita nak tahu hadis-hadis Nabi, kita kena banyak membaca ataupun mendengar hadis-hadis Nabi. Selain daripada kita baca Al-Quran, kita juga kena membaca hadis. Seterusnya, mereka bersatu hati dan semakin mengukuhkan strategi dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Umat Islam terus bersatu hati dan mereka terus mengukuhkan strategi dalam menyampaikan dakwah dan menyebarkan Islam, sehinggalah Islam tersebar ke seluruh dunia. Dan kita hari ini dapat mengecapi nikmat iman dan Islam disebabkan adanya sebahagian kumpulan yang datang berdakwah ke setiap negeri, setiap negara. Mereka datang untuk nak sebarkan Islam. Jadi sebab tu kita pun dapat nikmat Islam, dapat ajaran Islam daripada sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, orang-orang Islam yang datang berhijrah ke negara-negara untuk menyebarkan Islam. Seterusnya, yang kelima,
Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sistem syura diteruskan dalam pemerintahan dan Abu Bakar As-Siddiq dilantik sebagai khalifah melalui kaedah syura. Selepas kewafatan Nabi, maka para sahabat dan umat Islam terus mengadakan sistem syura. Syura ni apa? Syura ni adalah perbincangan ataupun mesyuarat. Mesyuarat, mereka memutuskan bahawasanya siapa yang akan jadi, yang akan menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka bermusyarat, mereka dah berpakat, mereka memutuskan bahawasanya yang layak menjadi khalifah untuk memimpin orang Islam pada ketika itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah yang pertama. Jadi sebab tu diadakan sistem syura. Terima kasih Ustazah, kami sudah faham. Jadi kita dah belajar kesan daripada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad. Diharapkan kamu dapat faham apakah kesan-kesan daripada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya kita tengok di muka surat 168, iaitu iktibar daripada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok apakah pengajaran ataupun iktibar daripada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad. Dia ada 4 pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama, meyakini Allah bersifat kekal, tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Manakala hidup manusia hanyalah sementara. Oleh itu, kita hendaklah mengisi masa dan usia kita dengan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Iktibar yang pertama yang kita boleh ambil adalah kita sebagai seorang Islam kena yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat kekal. Tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Permulaan ni apa? Permulaan ni macam kita lah manusia. Sebelum kita ada, kita ni tak ada pun. Jadi kita ni ada, kita lahir daripada ibu kita, kemudian kita membesar sehinggalah kita tua, kemudian kita akan mati. Tetapi Allah tidak ada permulaan. Allah tidak dilahirkan. Kita ada di dunia ni sebab ibu kita yang melahirkan kita. Maka adalah kita. Dunia ni ada disebabkan ada pencipta dia. Manakala Allah tidak ada siapa yang menciptakan dia. Disebab tu dia kata tidak ada permulaan. Daripada ketiadaan kita, tidak ada apa-apa penciptaan di muka bumi ini, Allah memang dah ada, memang dah wujud. Sehinggalah kesemua makhluk alam ini akan binasa pada suatu hari nanti, tetapi Allah tidak akan binasa. Ketika berlakunya peristiwa kiamat nanti, semua makhluk, semua alam ini akan binasa. Termasuklah para malaikat pun akan binasa. Kecuali hanya yang tinggal adalah Allah sahaja. Sebab Allah tu bersifat baqa', kekal, tidak akan binasa. Sebab tu Allah tu huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dia tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Sebab tu hidup kita ni perlu mengisi dengan benda-benda yang berfaedah dan mendatangkan pahala. Jangan kita sia-siakan hidup kita sebab hidup kita ni terlalu singkat. Jadi gunakan usia yang ada ni, Allah bagi kepada kita ni, dengan mentaati segala perintah Allah. Apa sahaja yang Allah suruh buat, kita kena tunaikan. Dan perkara-perkara yang Allah larang tak bagi kita buat, kita wajib kena tinggalkan. Itu pengajaran yang pertama. Maknanya, kita kena yakin Allah bersifat kekal. Yang kedua, Nabi sangat sayang akan umatnya dan berpesan agar memelihara solat. Oleh itu, kita hendaklah membuktikan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memelihara solat, memperbanyak selawat atas baginda serta mengamalkan sunnah baginda dalam kehidupan. Jadi pengajaran yang kedua dia kata kat sini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sayangkan umatnya. Siapa umat dia? Kita ni lah. Umat yang duduk di akhir zaman ni. Nabi selalu berpesan kepada umat-umat dia supaya memelihara solat. Jangan tinggalkan solat. Sebab solat ni memang sangat-sangat besar
cara nak membuktikan kita ni cinta kepada Nabi Muhammad dengan cara memelihara solat. Dan juga selain daripada itu, cara membuktikan kita cinta kepada Nabi, kita kena banyakkan selawat ke atas baginda. Dan mengamalkan segala sunnah-sunnah baginda dalam kehidupannya. Jadi kita kena tahulah sedikit apakah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Okey, kemudian pengajaran yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq sentiasa membantu dan menyokong baginda sama ada dalam keadaan senang ataupun susah. Kita mestilah berusaha menjadi sahabat yang baik, menasihati dan sentiasa bersedia membantu rakan dalam perkara kebaikan. Okay, pengajaran ketiga menunjukkan bahawasanya erti persahabatan. Sebab apa? Sebab antara sahabat Nabi yang sangat rapat dengan Nabi adalah Abu Bakar. Sebab apa? Sebab Abu Bakar ni sentiasa ada dengan Nabi. Apa-apa segala pertolongan yang Nabi perlukan, Abu Bakar sentiasa di hadapan. Dia akan membantu Nabi. Dan dia menyokong apa usaha yang Nabi buat. Apa yang Nabi cakap, Abu Bakar akan sokong. Dia akan mengatakan itu adalah benar. Sebab tu kita nak cari sahabat, kena cari sahabat yang betul-betul baik. Kita perlu mencari sahabat yang baik untuk apa? Bukan sahaja di dunia. Sebab sahabat yang baik ini, insya-Allah di akhirat nanti dia boleh membantu kita. Sedikit sebanyak dia boleh memberi kepada kita, memberi syafaat, pertolongan kepada kita di akhirat nanti. Sebab tu di dunia ni perlu mencari sahabat-sahabat yang baik. Sahabat yang baik ni, bila kita berkawan dengan dia, bila kita lalai sahaja, ada sahabat yang baik kita ni akan tolong tegur kita. Dan sahabat yang baik juga, dia sentiasa menasihati kita. Bercakap pun, cakap yang baik. Tak ada nak mengumpat-ngumpat, nak kata ke orang, nak mencarut, nak mengeji, mengutuk dan sebagainya. Sahabat yang baik ni, dia hanya bercakap benda-benda yang baik sahaja. Kalau bergurau sikit-sikit tu adalah. Tapi dia tidak mengajak kita untuk melakukan perkara yang melalaikan dan boleh mendatangkan dosa. Itu pentingnya kena cari sahabat yang baik. Iktibar yang terakhir, yang keempat, Usamah bin Zaid dilantik mengetuai angkatan tentera pada usia yang muda. Beliau dipilih kerana ketakwaan dan keistimewaan yang dimiliki olehnya. Hal ini menunjukkan nilai kehebatan seseorang di sisi Allah dan Rasul adalah pada imannya dan bukan pada harta serta usia. Jadi iktibar yang keempat kita boleh ambil daripada peristiwa Nabi Muhammad melantik Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini pada ketika itu dia adalah orang yang usia dia masih muda masa tu. Tapi Nabi lantik dia untuk menjadi ketua dalam angkatan tentera pada ketika itu. Jadi sebab apa Nabi memilih Usamah bin Zaid ini? Sebab Nabi tengok pada Usamah ni dia ada nilai dia tersendiri, iaitu nilai ketakwaan yang ada pada Usamah bin Zaid. Sebab tu Nabi lantik dia sebagai ketua. Ini menunjukkan bahawasanya kehebatan seseorang itu di sisi Allah tidak dinilai daripada segi usia ataupun harta, ataupun dia seseorang yang kaya, yang ada pangkat, tak. Seseorang itu dinilai daripada imannya, ketakwaannya. Allah tak nilai kita ni, Allah tak tengok pada paras rupa kita, pada kekayaan kita, pada warna kulit kita. Allah hanya menilai pada keimanan dan ketakwaan kita. Walaupun orang tu tak hebat, dia tak cantik, dia tak handsome, dia tak berharta, dia miskin, tetapi kalau dia ada iman yang hebat, dia ada ketakwaan yang tinggi, maka itulah yang akan dinilai oleh Allah. Jadi kalau kita nak Allah sentiasa pandang kita, Allah sentiasa kasih dan sayang kepada kita, kita kena tingkatkan iman dan ketakwaan kita. Bila Allah dah sayang kepada kita, maka segala apa yang kita nak, insya-Allah Allah akan makbulkan. Jadi pengajaran yang keempat tadi, perlunya ada nilai keimanan dan ketakwaan. Seterusnya kita tengok rumusan yang di bawah tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi yang terakhir diutuskan Allah kepada umat manusia. Selepas kewafatan Nabi, tugas menyebarkan dakwah Islam menjadi tanggungjawab kita semua.
Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir yang Allah utuskan kepada umat manusia. Selepas kewafatan Nabi, tidak ada lagi nabi lain. Sebab Nabi adalah penutup segala nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir. Jadi kalau sesiapa yang mengaku diri dia nabi, maka orang itu adalah sesat sebab tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad. Okey, itu yang pertama. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertanggungjawab untuk nak menyebarkan lagi dakwah Islam? Siapa lagi kalau bukan kita ni? Kita yang bergelar sebagai seorang Islam, kita wajib untuk nak menyebarkan dakwah kepada orang lain. Dakwah ni tidak semestinya kepada ustaz dan ustazah sahaja. Dakwah ni wajib kepada semua orang yang bergelar sebagai orang Islam. Dakwah ni tidak semestinya kita kena pandai bercakap, duduk di depan berceramah. Bukan itu saja. Dakwah ni kita menunjukkan akhlak dan peribadi kita yang baik. Bila orang tengok akhlak kita sebagai seorang Islam, maka orang akan tertarik dengan Islam tu. Sebab akhlak orang Islam ni, kalau kita tunjuk akhlak yang baik, jadi orang yang bukan Islam tengok, mereka kata agama Islam adalah agama yang baik, agama yang perlu dicontohi. Itu adalah satu dakwah juga. Dakwah juga tidak semestinya melalui lisan ataupun percakapan. Dakwah juga boleh melalui penulisan. Sekarang ni pula zaman media sosial, dengan Instagramnya, dengan Facebooknya, dengan TikToknya dan lain-lain, yang mana kita boleh jadikan media sosial ni sebagai medan dakwah kita. Kalau kita mampu menghasilkan tulisan keagamaan ataupun tulisan yang bermanfaat, yang boleh memberi manfaat kepada orang lain, yang mana orang lain baca, dia akan ambil ilmu kat situ, kita boleh menulis ilmu yang kita dah belajar, yang kita dah tahu sikit, kita tulis dan sampai kepada orang. Bila orang tengok ilmu yang kita tulis tu dan dia amalkan apa yang kita sampaikan tu, kita akan dapat pahala. Ataupun kita hasilkan video, video yang bermanfaat. Bila orang tengok video yang kita hasilkan tu, orang akan ikut benda yang baik yang kita buat tu. Jadi kita juga akan dapat pahala daripada si pembuat tu, yang melakukan kebaikan tu. Ataupun kalau kita tak mampu nak tulis, kita tak mampu nak hasilkan video yang bermanfaat, kita ambil video-video, kita share daripada video-video orang lain yang bermanfaat. Ataupun kita share video daripada ustaz-ustaz yang terkenal, yang hebat-hebat. Kita share supaya orang lain bila tengok, dia orang akan datang ke insafan ataupun dia orang akan ikut apa yang ustaz tu sampaikan, maka kita juga akan dapat pahala sebab kita tolong share kan benda yang baik. Tapi jangan pula kita share benda-benda yang tak bermanfaat, benda-benda yang melalaikan, benda yang boleh datangkan dosa. Itu kita akan dapat saham dosa juga kalau kita share benda-benda yang boleh mendatangkan dosa. Jadi jadikan media sosial kita sebagai saham ataupun pahala yang akan mengalir. Bayangkan bila kita dah meninggal, tapi ilmu yang kita sampaikan di media sosial tu, orang tengok lagi dan orang ikut lagi ilmu yang telah kita sampaikan, maka pahala kita tu akan mengalir, akan dapat lagi pahala tu. Itu hebatnya ilmu yang kita dah sampaikan masa kita hidup dulu. Jadi jadikan media sosial yang kita ada ni sebagai medan untuk kita nak sampaikan dakwah. Sebab tu dakwah tu wajib kepada semua orang Islam. Kalau tak mampu nak bercakap, kita boleh tulis ataupun kita sharekan kebaikan, video-video yang baik, ceramah-ceramah daripada ustaz mana-mana, kita sharekan kepada media sosial kita supaya orang lain pun boleh amalkan, boleh dapat manfaat. Itu saja. Diharapkan murid semua dapat memahami pelajaran kita pada minggu ni dan dapat mengamalkan apa yang telah ustaz sampaikan. Semoga kita bertemu lagi di lain hari, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.